Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji. Beliau juga berkata, iaitu siapa yang berkata ini? Imam Ghazali. Imam Ghazali yang beri contoh, apakah yang mampu dikatakan kepada suatu doktrin yang menjadikan taharah mereka, yang merupakan syarat pertama sebelum beramal, ialah mensucikan hati daripada segala sesuatu selain Allah. Kuncinya yang sama penting seperti takbiratul ihram dalam salat ialah menenggelamkan sepenuh hatinya dalam zikrullah. Kesudahannya ialah al-fana dengan Allah dalam konteks tahap yang hampir boleh diusahakan manusia. Baik, apakah mampu dikatakan kepada satu doktrin yang menjadikan taharah mereka? Apa kita nak cakap? How amazing we are. Maknanya tak tercakap. Apakah nak dicakap? Maknanya tak terkata kita bagi orang yang cara pemikirannya itu apa? Dia punya taharah apa? Bukan ambil wuduk. Ambil wuduk taharah praktikal. Taharahnya sebelum sembahyang, sucikan hati sebelum menghadap Allah Ta'ala. Itu taharahnya. Sucikan hati sebelum menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia punya takbiratul ihram ialah apa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Segala serta yang lain semua tenggelam, fana kepada Allah Ta'ala. Hanya ada hamba yang kerdil menghadap Tuhan yang Maha Besar. Itu saja. Apa kau nak cakap tentang orang begini? Allah, ini boleh diteori-teorikan. Kau belajarlah. Kau tak ada perasaan gitu, kau tak dapat perasaan begitu. Kau tak ada perasaan gitu, kau tak dapat perasaan gitu. Mereka kalau sembahyang, antara mereka hamba yang kerdil menghadap Tuhannya, hamba yang jahat, yang penuh kotor, hamba yang sedang menggeletar menghadap Tuhannya yang Maha Agung lagi Maha Besar. Itu mereka kalau tengah sembahyang. Bagi apa kita nak cakap tentang orang ini? Hanya kita cakap subhanallah, ada orang begini, ada orang begini. Boleh pakai teori? Bukan hanya teori. Mereka pelajari, kita pun pelajari macam mana nak hasilkan sembahyang khusyuk. Kita pun pelajari Allahu Akbar maknanya apa, tapi kita tak menjiwai. Kita cakap Allahu Akbar, tapi jiwa kita masih belum sabar. Allahu Akbar, terhadap dunia jiwa kita masih terbuka lebar. Allahu Akbar, tak dapat maksiat, hati kita masih berdebar. Allahu Akbar, nakkan kemewahan kita masih berkobar-kobar. Apa makna kita punya Allahu Akbar? Walaupun kita dah belajar teori bagaimana perasaan bila menuturkan Allahu Akbar, tapi tidak terbit dalam hati kita, tidak wujud dalam diri kita, tidak menjadi perasaan bagi diri kita. Ini mereka. Taharah mereka apa? Sucikan hati. Nak ngadap Allah. Bila mereka ngadap Allah, pagi petang siang malam mereka ngadap Allah. Dan pagi petang siang malam mereka Allah Ta'ala pandang hati mereka. Maka pagi petang siang malam setiap detik mereka dalam taharah kerohanian mereka. Dan pada setiap detik mereka Allahu Akbar. Maha besar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka yang lain semua tu fana bagi mereka. Baik. Nak belajar tasawuf, kena faham fiqah. Kalau kau fiqah pun mencukup-cukup, tak ada mana kau boleh faham tasawuf. Tak ada mana boleh faham tasawuf. Kena faham fiqah. Cerdik dapat faham fiqah, mudah dapat faham tasawuf. Dapat faham tasawuf satu hal, tetapi kau kotorkan hati yang menerima ilmu tasawuf tu, maka tak terbitlah ilmu tu dalam dirimu. Belajar tasawuf nak kena cerdik hati dengan belajar fiqah. Lepas itu nak kena dengan hati yang suci dan bersih, tidak ada unjuk riak dan takabur, tidak ada pandang-pandang maksiat, tidak ada mendengar-dengar maksiat. Maka ilmu tasawuf tu boleh hidup dalam hati kita, boleh membentuk akan diri kita. Baik. Namun hakikatnya ia hanyalah satu permulaan bagi perjalanan seorang sufi, dan segala tahap sebelum itu ibarat serambi sebelum masuk ke pintu utama. Baik, jadi yang apa kita belajar ilmu tasawuf, cuba nak menerapkan itu semua baru kat serambi rumah, belum masuk lagi dalam rumahnya. Dia dah tahu, dia dah belajar. Rumah ini ada apa? Dia ada museum lah umpamanya. Tahu museum ni ada apa? Dia belajar teorinya. Kalau kau masuk, kau akan jumpa ruang utama sekian, ada pameran sekian. Kau paling kanan kau begini. Dia dah hafal sebab dia ajar orang. Tapi dia punya diri tak masuk dalam museum. Dia mengetahui kan? Kau paling kanan, kau akan jumpa artifak ini. Kau paling kiri, kau akan jumpa bahan sejarah ini. Kau pergi lorong ke depan, kau akan nampak ini dan ini dan ini. Tapi dia belum pernah masuk lagi.
Nah, dari serambi dia jenguk-jenguk aja dia nampak. Dia nampak macam orang punya kagum-kagum, dia nampak. Wah, apa yang dia nampak tu? Dia tak pernah masuk. Sama tak? Tak sama. Tak payah dengar teori pun tadi. Kalau dia masuk saja dia tengok, kagum. Lain dengan orang belajar teori tapi tidak masuk. Orang belajar teori tapi tidak masuk, ya. Orang ada masuk, tahulah dia apa ada dalam rumah itu, ya. Samalah orang belajar angkat berat. Angkat berat mesti kena gini, mesti gini, cara begini nanti muscle gini, begini. Teori bukan main. Tapi kau tengok orangnya kurus kering, melengkung, itu angkat berat ke? Kecutkan urat. Begitu, ya. Tapi yang ada orang teori dia tak begitu belajar sangat, tetapi dia betul-betul angkat berat. Dia tahu merasa apabila dia angkat, dia tahu urat dia tertekan. Dia angkat, dia tahu peluh dia menitis. Dia angkat, dia nampak muscle dia boleh keluar. Dalam selang berapa lama dia punya latihan. Subhanallah, orang ni lain. Dia tak belajar teori, tetapi dia latihan hari-hari. Sudah tentu bertukar dia punya diri. Bukanlah hanya orang yang setakat sebut, tetapi tak bergerak pun untuk mencari. Ya, baik. Imam Abu Bakar Adni bin Abdullah Al-Adrus juga pernah mengarang beberapa rakap syair yang menerangkan bahawa tumpuan para ulama sufi bukanlah paras luaran, tetapi keadaan hati mereka. Bukan luaran, ya. Kalau kau tengok sembahyang mereka dah cantik, Allahu Akbar, according to sunnah. Kita angkat tangan, ada sunnah-sunnahnya. Semua ada kita nampak. Yang di dalam hati mereka lebih cantik lagi. Kalau kau tengok sembahyang ni, angle dia cantik, angle hati dia tu lagi cantik. Begitu, ya. Kau tengok pakaian dia ikut sunnah, dengan serbannya, dengan jubahnya, dengan syalnya, kalbunya lebih sunnah lagi. Kalau kau tengok zahirnya mencontohi Nabi, lunaknya tu lebih mencontohi lagi. Kau tengok dia punya zahir, kau nak tengok macam mana Nabi punya pakaian, kau nak tengok Nabi punya cara berjalan, kau tengok Habib Fulan. Kau nak tengok macam mana hati Nabi, itu yang kau tak boleh nak selami. Begitu, ya. Mereka mencontohi Nabi bukan setakat zahir saja, tapi dengan kerohanian sekali. Kita zahir pun tak contoh. Allah, zahir pun tak contoh. Mana inginkan pula hati. Kemudian kita nak na'udzubillah. Jauh sekali kita daripada orang-orang yang bersikap sedemikian begini, ya. Salawat salam tetap padamu, Engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua, selalu rindu. Allahu Rabbi, ku mohon doa, ampuni salah dan juga dosa. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga